Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pak cik, mak cik, datuk nenek, anak-anak muda serta otok arung yang amat saya hormati sekalian. Semalam Datuk Bong Mokhtar bersama Jentera Pilihan Raya Barisan Nasional untuk Pilihan Raya Sabah telah mengumumkan senarai 31 calon utama ahli-ahli politik yang mewakili Barisan Nasional bagi menumbangkan Shafie Apdal dan Pakatan Kapal Layar Lanun Filipina bermula minggu hadapan. Saya Jufazli Syekh Ahmad sebagai penganalisis politik bebas dan pencatur kuasa dalam politik Sabah, saya amat-amat tertarik dengan pengumuman oleh Bong Mokhtar dan Barisan Nasional Sabah yang mana 31 kerusi DUN yang disenaraikan yang akan ditandingi oleh Barisan Nasional berdasarkan rekod semua kerusi itu dimenangi oleh BN pada PRU 14 lalu. Saya ulang ya, Pak Cik Makcik Otok Arung. 31 kawasan DUN yang ditandingi oleh Barisan Nasional untuk Pilihan Raya Sabah 2020 itu yang diumumkan oleh Bong Mokhtar semalam. Semua kerusi itu adalah kubu kuat Barisan Nasional di Sabah, Pakcik Makcik. Maka, pengumuman oleh Bong Mokhtar ini secara rasmi saya ingin mengumumkan bahawa Bong Mokhtar dan UMNO Barisan Nasional di Sabah adalah kingmaker yang pasti dan pasti menumbangkan Shafie Apdal dan Parti Warisan Sabah. Tepuk tangan Pakcik Makcik Otok Arung. Saya puji sikap pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional tidak tamak macam Shafie Apdal. Bong Mokhtar dan Barisan Nasional hanya bertanding di kawasan-kawasan yang BN sudah menang PRU 14 lalu. Bong Mokhtar dan Barisan Nasional hanya memilih 31 kerusi DUN Sabah daripada 73 kerusi. Bong Mokhtar dan UMNO Barisan Nasional dia tidak sapu semua tu ya Pakcik Makcik 73 kerusi itu. Dia sangat bijak percaturannya. Dia hanya fokus dengan kubu kuat UMNO BN di Sabah. Memang saya ingin tegaskan dan saya ingin buat satu pemakluman kepada rakyat Sabahan dan rakyat Malaysia secara amnya. 31 kerusi DUN Sabah yang diumumkan oleh Bong Mokhtar oleh Jentera Barisan Nasional dan Perikatan Nasional Sabah semalam adalah kawasan yang confirm menang untuk 31 calon-calon muka baru UMNO Barisan Nasional. Bong Mokhtar pun bertanding. Saleh Said Keruak pun bertanding. Anak-anak muda UMNO BN pun bertanding. Belia-belia Pakcik Makcik UMNO BN Sabah pun bertanding, Pakcik Makcik. Nah, 31 kawasan kerusi tersebut warisan tidak menang pada PRU 14 lalu. DAP, PKR dan Pakatan Harapan bersama APKO tidak menang di kawasan 31 kerusi kubu kuat UMNO BN.
Maka ini adalah petanda awal yang saya katakan sebab terbesar Bung Mokhtar dan UMNO Barisan Nasional Sabah adalah kingmaker utama dalam pilihan raya Sabah yang pasti dan pasti menumbangkan Shafie Apdal, warisan PKR, DAP dan APKO Pak Cik Makcik. Jika dibandingkan dengan pengumuman oleh Warisan Plus hari ini sebentar tadi, Shafie Apdal mengumumkan senarai 73 nama calon-calon Warisan Plus yang bertanding dalam pilihan raya negeri Sabah dan akan hadir untuk penamaan calon bermula 12 September 2020. Tinggal 1-2 hari lagi penamaan calon ya, Shafie Apdal Warisan Plus. Shafie Apdal secara psikologi membuat pengumuman hari ini dalam keadaan huru-hara, stres, tertekan, rambut serabai, baju pun tidak terurus, seluar pun macam tidak terurus, duduk pun tidak tenang. Air muka dia pun dah tak berseri-seri, jadi pucat. Shafie Apdal, kau mau lawan UMNO BN di Sabah yang masih kuat, dia punya pengundi dan jentera dia masih kuat, permintaan masih banyak kepada UMNO BN ni, 31 kerusi DUN Sabah. Shafie Apdal, warisan DAP, Amanah, PKR dan APKO yang amat saya hormati. Are you ready? Otok? Tumbang pilihan raya Sabah 2020 Shafie Apdal. Saya tahu kau malu kalau kalah di tangan Bung Mokhtar. Kau malu kalau kau kalah di tangan UMNO BN Sabah. Aku faham perasaanmu, Otok Shafie Apdal. Oi, Otok arung dalam warisan. Okey kata? Okey Pak Cik Makcik? Atau sakit kepala ni? Takut sudah? Warisan PKR, DAP dan Amanah bersama APKO tumbang di tangan UMNO BN? Memang begitulah. Kamu semua Shafie Apdal bersama Warisan Plus akan merasai betapa sakitnya dikasih tumbang oleh rakyat Sabahan. Memang sakit rasanya. Kau mau tahu apa rasanya? Rasanya oren. Pelat. Shafie Apdal yang amat saya segani dan amat saya muliakan. Saya ingin menyatakan bahawa 73 nama YB yang akan bertanding dalam pilihan raya Sabah mewakili Parti Warisan, DAP, Amanah, PKR dan APKO ini ada masalah. Kalau Bung Mokhtar dan UMNO BN Sabah, saya melihat calonnya wajah-wajah baru guna logo BN yang masih sangat kuat dan sangat famous, brandingnya sangat bagus, strategi politiknya sangat-sangat kuat. Tetapi untuk Shafie Apdal, warisan DAP, PKR dan APKO, kalau Pak Cik Makcik baca setiap nama-nama calon untuk Warisan Plus dalam pilihan raya Sabah, kebanyakan nama itu, kalau mereka menang di kerusi pantai timur Sabah terutamanya, ada beberapa calon warisan DAP, PKR dan APKO yang akan beralih arah saat-saat akhir, yang akan melompat ke dalam Pakatan BN dan Perikatan Nasional Sabah. Saya ulang ya, Shafie Apdal. Saya ingin menyatakan secara terbuka di sini, pengumuman nama calon-calon YB yang akan bertanding dalam pilihan raya Sabah mewakili Warisan Plus, dalam 73 orang calon YB itu, kebanyakan mereka yang diumumkan oleh Shafie Apdal itu adalah antara YB yang akan melompat ke dalam Pakatan UMNO BN dan Perikatan Nasional Sabah.
Kenapa? Sebab dalam pilihan raya Sabah ini memang Shafie Apdal dan Warisan Plus mahu dikasih tumbang. Mahu dikasih hancur. Memang warisan DAP, PKR, APKO, Amanah di Sabah tu memang tumbang pakcik-makcik, confirm tumbang. Kau undi Warisan Plus, lepas kau undi Warisan Plus tu melompat dia pergi BN, pergi Perikatan Nasional Sabah. Kau potong tangan saya, Shafie Apdal. Sebab itu pakcik-makcik, tamak Shafie Apdal ini, dia mahu bertanding 73 kerusi DUN di Sabah. Semua kerusi dia mau sapu. Ini orang tamak selalu rugi ya, Otto Arung. Dia ada rekod buruk dalam PRU 14 lalu. Dia menipu manifesto. Dia banyak hutang dengan orang-orang Sabahan. Banyak janji-janji dia tipu dan kasih bodoh rakyat Sabah. Dia birak kepala rakyat Sabah, pakcik-makcik Otto Arung. Ramai orang Sabah marah dan benci diam-diam Shafie Apdal. Ada ramai pengundi-pengundi senyap di Sabah tu, Otto, Shafie Apdal. Orang Cina pun sudah tidak mahu undi DAP, Shafie Apdal. Sebab itu DAP mahu pakai logo warisan. Orang Cina sudah tidak percaya dengan DAP di Sabah. Pakcik-makcik. Orang Kadazan Dusun pun sudah tidak percaya dengan warisan. Apatah lagi bangsa-bangsa lain seperti orang Bugis, orang Murut, orang Brunei, orang Banjar, orang Kokos, orang Suluk. Ramai orang Sabah marah dengan Shafie Apdal, marah dengan warisan, marah dengan DAP. Sebab semua manifesto tipu pakcik-makcik Otto Arung. Budak kecil pun boleh faham percaturan kuasa ni. Boleh ditahu sudah siapa yang tumbang dan hancur. Tidak lain, tidak bukan. Orang yang tumbang dan hancur gulung tikar adalah Shafie Apdal, warisan, DAP, PKR dan APKO. Ini belum lagi Hajiji dan Parti Bersatu Sabah mengumumkan calon-calon mereka. Dalam pilihan raya Sabah, Barisan Nasional Sabah dan Perikatan Nasional Sabah bergabung. Pengagihan kerusi mereka baik dan tersusun. Mesti Shafie Apdal tertanya-tanya, Tan Sri Musa Aman Jufazli bertandingkah pilihan raya Sabah? Saya tidak mau jawablah barang ni. Ada kejutan ya untuk Shafie Apdal. Kau rasa-rasa Musa Aman pakai logo apa pilihan raya Sabah ni? Cuba kau fikir. Itulah. Shafie Apdal stres. Sakit kepalanya pakcik-makcik, tak boleh tidur nyenyak. Sakit kepalanya memikir. Kalau aku kalah ni, hilang maruahku depan si Jufazli, depan si Musa Aman, depan Muhyiddin, depan rakyat Sabahan. Sakit kepala aku tahu si Jufazli ni bising betul dalam YouTube. Hendaklah dia menyokong saya. Sakit kepala Shafie Apdal tu sekarang. Kalau saya cakap Shafie Apdal dan Warisan Plus akan tumbang dalam pilihan raya negeri Sabah, maksudnya perkara ini benar. Ada banyak ahli-ahli politik yang sangat berkuasa dalam Malaysia ini. Saya telah meramalkan kejatuhan legasi politik mereka. Mulut saya ni masin, pakcik-makcik. Menjadi. Inilah mimpi ngeri dan ketakutan Shafie Apdal. Saya Jufazli Syah Ahmad sebagai penganalisis politik bebas. Saya ingin menyatakan kepada Shafie Apdal, bukan sahaja UMNO BN yang jadi kingmaker dalam percaturan kuasa dan politik di Sabah. Apabila Perikatan Nasional di Sabah
dan Bersatu Sabah mengumumkan calon-calon mereka untuk lebihan kerusi DUN, yang mana 42 kerusi DUN Sabah. Ada 42 kerusi DUN Sabah yang belum diumumkan oleh Bersatu dan Perikatan Nasional Sabah, pakcik-makcik. Perikatan Nasional di Sabah bersama Bersatu Sabah juga adalah kingmaker yang boleh menang secara mengejut kerana ini adalah jenama politik baru di Sabah. Dari segi rekod Perikatan Nasional dan Bersatu Sabah, tidak ada rekod buruk. Syafiee Apdal dan Warisan sudah buruk. Dia punya bau bangkai tu ditahu sudah oleh orang Bajau, orang Suluk, orang Kadazan Dusun, orang Murut, orang Bugis, orang Jawa, orang Kokos, orang Banjar, semua bangsa, Cina, India, orang Islam, orang Kristen sudah tahu. Bau busuk bangkai gajah Syafiee Apdal, Daryl Liking, Lim Guan Eng dan pemimpin-pemimpin DAP Sabah, Anwar Ibrahim dan pemimpin-pemimpin PKR Sabah yang tidak pandai turun padang. Jadi YB tapi tidak berguna, musim pilihan raya baru muncul. Itulah bangkai gajah busuk yang sudah mati dan sudah hancur di Sabah. Sebagai kesimpulan, pakcik-makcik, saya ingin menyatakan bahawa secara prospek politik dalam pilihan raya Sabah yang cukup panas, yang cukup meletup kebabom ni, pakcik-makcik, antara politik yang paling hot di dunia, Barisan Nasional Perikatan Nasional Sabah bersama Bersatu Sabah pasti dan pasti menang besar untuk menumbangkan dan menggulingkan Ketua Lanun Filipina dan Pakatan Politik Kapal Layar Lanun Filipina yang diketuai oleh Datuk Seri Panglima Syafiee Apdal. Kamu percaya ataupun tidak, pakcik-makcik Oto Arum, Syafiee Apdal dan Warisan Plus ini tumbang dan hancur di tangan rakyat Sabahan? Itu bukan masalah saya, kamu percaya ataupun tidak percaya. Cuma saya mau bagi tahu ya, pengundi-pengundi di Sabah tu secara majoriti sangat bencikan Syafiee Apdal dan Warisan Plus ya, pakcik-makcik. Kenapa sangat dibenci? Sebab pemerintahan Syafiee Apdal dan Warisan, Pakatan Harapan dan APKO di Sabah lebih teruk daripada Musa Aman dan UMNO BN Sabah dulu-dulu. Ketua Lanun Filipina tu dia rompak Sabah sampai licin, pakcik-makcik, untuk kekayaan anak-anak dan kroni-kroninya. Lepas dia jadi Ketua Menteri Sabah 2 tahun saja. 2 tahun saja, pakcik-makcik. Boleh licin Sabah tu dirompak oleh Ketua Lanun Filipina tu. Maka sentimen politik ini, rasa benci dan rasa marah rakyat kepada Syafiee Apdal dan Warisan Plus yang menipu tentang manifesto PRU 14 lalu, memang tidak akan selamat, pakcik-makcik. Orang Sabahan pun tidak mahu sudah dikencing dan dibirak 2 kali oleh kau, Syafiee Apdal, oleh kamu, wahai Warisan PKR, DAP dan APKO yang amat saya hormati. Mahacai-mahacai Totok Warisan dan Pakatan Harapan bersama APKO marah? Silakan marah, sudah terlambat untuk marah. Sebab kamu sudah hancur dan tumbang di Sabah. Tuntasnya, membuat pilihan raya Sabah dengan lebih cepat ini bukan menyelamatkan Syafiee Apdal, Warisan PKR, DAP dan APKO, pakcik-makcik. Syafiee Apdal tanpa dia sedari sedang mengikut rentak percaturan kuasa Jufazli Syih Ahmad untuk dia mampus dan hancur hangus di tangan suara keramat rakyat. Syafiee Apdal, kau cakap kau tidak mahu Parti Malaya. Oi, macai-macai Totok Warisan, jangan undi Parti Malaya. DAP itu kan Parti Malaya. Kenapa kau bergabung dengan DAP?
DAP pakai logo warisannya. Oh, rupa-rupanya warisan tuh Parti Malaya, adik-beradik dengan DAP. Oh, rupa-rupanya warisan tuh bukan Parti Sabah. Bagus, Syafiee Apdal. Betul lah kata kau tuh. Sabah ubah. Kali ini rakyat Sabah betul-betul ubah kerajaan, Syafiee Apdal. Bukan main-main game nih. Syafiee Apdal, kenapa malu-malu kucing? Mau bagi tahu kau punya manifesto pilihan raya negeri Sabah 2020. Pakcik Makcik Oto Arung, kalau kamu perasan, Syafiee Apdal dan warisan DAP PKR dan APKO tidak berani bagi tahu dia punya manifesto. Kenapa? Malu sudah Pakcik Makcik sudah kantoi menipu manifesto PRU 14 lalu. Dia tahu dia tumbang, sebab itu dia tidak mau bagi manifesto lagi. Dia takut rakyat marah dengan dia. Rakyat sudah marah pun Syafiee Apdal sudah terlambat untuk minta tolong dengan Jupazli Syih Ahmad. Kau ikut rentak percaturan kuasa saya. Nanti kau tanya ya dengan kuasa-kuasa besar dalam Malaysia ni siapa saya. Nanti kau tanya dengan kuasa-kuasa besar di seluruh dunia tuh. Kau tanya siapa si Jupazli ni yang mencatur kuasa dalam Malaysia. Semua Perdana Menteri hancur tumbang olehnya. Semua Ketua Menteri Sabah hancur dan tumbang olehnya. Cuba kau tanya. So, Syafiee Apdal warisan DAP PKR dan APKO. Mahacai totok warisan kelas. Kamu pasti tumbang di tangan rakyat Sabahan. Hanya UMNO BN Perikatan Nasional Sabah dan Bersatu Sabah yang akan diundi oleh majoriti rakyat Sabah. Hanya UMNO BN Sabah, Perikatan Nasional Sabah dan Bersatu Sabah yang akan berjaya menjadi kingmaker, menghancurkan dan menumbangkan Ketua Lanun Filipina dan juga Pakatan Kapal Layar Lanun Filipina yang nyawa-nyawa ikan yang tatap tumbang secara mengejut Pakcik Makcik. Syafiee Apdal, kau mau tahu apa akan berlaku dengan kau kalau kau kalah pilihan raya negeri Sabah? Oh, keluarga penyamun. Syafiee Apdal, wahai adik-beradik, isteri dan anak beranak Syafiee Apdal, kau tahu tak apa yang akan berlaku dengan kau Oto kalau kau kalah pilihan raya negeri Sabah? Semua projek-projek yang kau rompak di Sabah sepanjang kau menjadi Ketua Menteri Sabah sudah diaudit oleh Jabatan Audit Negara Malaysia dan sudah disemak oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Maka pengakhiran kau kalau kau tumbang di Sabah, Syafiee Apdal, kau dan keluarga kau yang menjadi penyamun besar baru di Sabah merompak lebih 1.5 bilion ringgit duit rakyat Sabah. Kau, Ketua Lanun Filipina, akan mati di dalam penjara. Ini adalah pengakhiran percaturan kuasa kita, Syafiee Apdal. Checkmate and game over. Ketua Lanun Filipina yang takut tumbang di tangan UMNO BN Sabah. Checkmate and game over. Ketua Lanun Filipina yang takut tumbang di tangan Perikatan Nasional Sabah dan Bersatu Sabah. Checkmate and game over, Syafiee Apdal dan warisan plus penyamun baru di Sabah yang takut hancur dan terkubur di tangan rakyat Sabahan. Terus hidup suara keramat rakyat, wahai Ketua Lanun penyamun yang hanya tahu memperbodohkan rakyat Sabah dalam Malaysia. Terima kasih.